Kita senyum pada orang tu, orang balas balik. Orang masam muka dengan kita. Kita jangan berhenti daripada kita nak masamkan muka. Jangan pernah rasa berat untuk melakukan kebaikan. Lawan lagi. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni, jangan rasa lemah, tak bermaya. Jangan. Dalam buat benda yang disuruh oleh Allah ni, kita sentiasa bersemangat pada diri kita ni. Kerana dia tidak pernah jemu membalas kebaikan kita tadi. Kita kena ingat, setiap kali mana kita buat baik, bukan kita buat baik pada orang, tapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Anda sentiasa sebut benda demikian. Kadang-kadang kan kita ni jadi cepat kecewa. Bagi barang pada rumah jiran kita sebelah kan. Kita je bagi, tapi jiran tak pernah balas. Jangan berhenti. Bagi. Jangan sampai kita ni bagi, jiran kita ni lama-lama dia diam je, tak balas-balas langsung. Kita pun tak nak lah. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Dia jadi demikian. Kita senyum pada orang kan. Anda biasa buat contoh ni. Kadang-kadang kita senyum pada orang. Bila kita senyum pada orang tu, orang balas balik. Orang masam muka dengan kita. Kita jangan berhenti daripada kita nak masamkan muka. Senyum je. Kita jawab pada dia, saya bukan senyum pada awak pun. Saya senyum pada diri saya sendiri. Saya senyum untuk diri saya sendiri. Semua pahala-pahala tu balik pada saya. Cuba kita balas balik. Dia masam, kita pun masam juga. Benda apa kita dapat? Pahala patut dapat, tiba-tiba hilang pahala kita. Kita nak marah, dia tak balas senyuman kita tadi. Yang menyebabkan apa dia benda yang kita dapat? Dosa je kita dapat. Rugi dalam hidup kita. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Islam diajar demikian. Bila orang berbuat buruk pada kamu balas benda yang baik. Membalas benda yang baik. Dengan cara demikian, menyebabkan di waktu ini, dia akan membatalkan keburukan tadi. Semalam ada seorang perempuan, dia datang mengadu pada Ana. Dia dengan suami dia lah. Dia mengadu, dia kata, Ustaz, dia kata, saya nak buat macam mana Ustaz? Dia kata, saya berubat 2-3 hari ni, yang sihir saya ni, suami isteri ni, rupa-rupa mak mertua saya sendiri. Mak mertua sendiri. Dia kata, mak mertua saya bila berubat tu, yang kena tu, dia kata mak mertua terus kena. Malam tu juga kena. Sakit. Dia sebut demikian, jatuh sakit, tak boleh bangun dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Saya ni kena ziarah tak mak mertua saya? Rasa galat lah dia sebut. Apabila kes ni dibuktikan banyak sangat. Dan adik-beradik pun sebut lah, 30 tahun dah disihir oleh mak mertua. Nak sebutnya jadi demikian. Berkelahi suami isteri ni, tak usah cerita lah, dia sebut demikian. Dia kata macam mana Ustaz? Anak kata teruskan berhubung dengan mak mertua. Jangan berhenti. Pergi ya. Mak mertua berapa umur? 84 tahun dah. 84 tahun. Mula-mula saya kahwin, dia suka. Tapi lepas pada lama saya kahwin tu, mak mertua jadi tak suka dengan saya. Tak suka tu ada sebab-sebab tertentu lah. Boleh jadi masak tak pandai lagi waktu tu. Boleh jadi banyak benda. Di awal-awal perkahwinan kan. Orang perempuan ni di awal-awal perkahwinan, dia nak match dengan keluarga baru dia tu. Jadi payah dia panggil demikian. Jadi oleh demikian dia kata, mak mertua ni buat sesuatu pada saya lah dengan suami saya sampai kami ni nak bercerai-berai dah dalam rumah tangga. Habis macam mana Ustaz? Saya dengan dia tanya. Yang suami dia pula datang, saya nak buat macam mana Ustaz? Saya ni anak pada mak saya. Yang buat ni ialah mak saya juga. Saya nak buat macam mana? Anak kata, teruskan berbuat baik pada mereka. Jangan berhenti berbuat baik. Yang dia buat salah tu, dia tanggunglah depan Allah nanti. Adapun kita kena ziarah ke mak kita yang sedang sakit? Kena. Dia kata, kalau saya pergi ziarah Ustaz, dia kata, saya balik demam pula. Dia sebut. Saya pula demam. Saya demam, dia pun demam. Mak ni demam, dia kata. Lepas tu, bila pergi ziarah tu, tak tahu, dia sebut banyak sangat dia sebut. Jadi ujian. Jadi macam mana? Anda kata, teruskan ziarah. Mak kita sebut demikian. Yang dia buat salah tu, dia jawab depan Allah. Ataupun dia minta ampun, dia minta maaf dengan kita. Maaflah, jangan berdendam dengan mak kita. Rugi je kita nak berdendam dengan mereka sebut. Ni ada orang-orang demikian kan. Yang anda berjumpa, mak sihir anak perempuan. Nak sebutnya,
mak ni, dia sihir anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni cantik. Nak sebutnya gambaran, dia nak pastikan anak perempuan dia ni tak boleh kahwin dengan siapa-siapa. Ni sampai tahap demikian. Anak perempuan dia kahwin. Bila kahwin anak perempuan dia ni kahwin, Allah, suami ni tak tahulah dia sebut, sampai keluar darah ni daripada kemaluan. Keluar darah, mancuk-mancuk darah keluar. Sihir dia sebut demikian. Manusia jadi demikian. Bila kita tanya kenapa? Dia sebutlah mak. Bila kita panggil mak dia tu, mak dia datang. Kenapa? Sebenarnya sebab apa makcik buat macam ni? Rupa-rupanya dianya nak sihir suami dia. Suami dia ni nak kahwin lain. Bila suami dia nak kahwin lain, dia pergi jumpa dengan Tok Bomoh. Tok Bomoh pula, Tok Bomoh ni bagi syarat pada dia. Boleh kita buat untuk suami ni jadi tunduk, dengan syarat bagi anak perempuan kamu pada saya. Dia sebut demikian. Dia ni nak selamat rumah tangga. Makcik ni dia sebut nak selamat rumah tangga. Dia rela serah anak perempuan dia supaya suami dia ni tak berumah tangga yang lain, untuk dia sihirkan suami dia. Maksudnya dia serah tu, dipanggil tak boleh. Tok Bomoh kata anak perempuan ni tak boleh kahwin dengan sesiapa pun. Anak perempuan ni untuk jin belaan dia, senang cerita. Sampai tahap demikian. Macam-macam gaya orang ni kan. Atas dunia ni pelik-pelik orang. Kita tak terbayang manusia yang sekejam itu dalam hidup ini. Kita boleh berjumpa dengan orang macam-macam gaya orang ni. Selagi kita lakukan kebaikan kerana mengharapkan keredaan dia, keredaan Allah, pasti bantuannya akan hadir. Dia tak akan pernah rasa berat untuk membalas kebaikan kita selagi mana kita tidak penat melakukan kebaikan karenanya. Jangan penat dah. Nak berbuat baik ni dalam hidup kita ni, jangan kita rasa penat pada diri kita, jangan. Bahkan kita sentiasa biar diri kita ni bersih je jiwa kita. Tak ada nak prasangka, tak ada kita nak jadikan diri kita ni dalam keadaan berburuk dengan orang lain. Tak ada. Apabila kita bersemangat dengan melawan segala perasaan itu, Allah Ta'ala akan sentiasa membantu kita dan memudahkan segala yang kita lakukan. Bila kita bersemangat nak buat segala sesuatu ni, Allah akan mudahkan yang kita lakukan. Yakinlah, Dia tidak akan membiarkan setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebagai sia-sia. Allah tak akan biarkan setiap amalan kita ni sia-sia. Benda yang kita buat ni, semua ada kebaikan yang disediakan oleh Allah. Contohnya kita pergi ke kelas agama. Pada mulanya mungkin kita rasa malas dan berat untuk ke sana. Namun apabila kita lawan perasaan itu, hati kita akan berasa lapang dan tenang dan beruntung dalam diri kita.